Assalamualaikum, Faris Hilmi di sini. Hari ni nak sembang pasal jual beli rumah di Malaysia, terutamanya beli daripada pemaju. Kenapa kita nak sembang pasal topik ini? Ya, pertama sekali sebab banyak perkara-perkara yang pemaju ataupun peguam anda tidak bagi tahu kepada anda, wahai pembeli-pembeli rumah. Jadi, saya di sini saya nak sembang sikit saja. 5 perkara yang pemaju tak nak bagi tahu anda semua apa hak anda, ya. Okey. Semua pembelian rumah di Malaysia yang melalui pemaju, iaitu development, ya, perumahan, mesti melalui sales and purchase agreement yang digubahkan di dalam Akta ni, Housing Development Act and Control 1966, Act 118. Okey, dan juga regulation-regulationnya. Okey, dalam Akta Housing Development Act ni ada 2 jadual yang paling kerap digunakan oleh pemaju-pemaju Malaysia, iaitu Schedule G dan juga Schedule H. Ya, dalam bahasa Melayu jadual G ataupun jadual H. Okey, senang je nak ingat. Okey, Schedule G ataupun ground landed. Okey, ia adalah untuk perumahan-perumahan macam rumah teres, rumah banglo, rumah semi-D. Contoh, okey, ataupun yang lain-lain yang berhampiran seperti cluster dan juga zero lot. Okey, ini semua biasanya adalah perumahan individual lot dipanggil. Okey, jadual lagi satu ialah jadual H. Okey, jadual H ni senang je nak ingat, high rise untuk H. Biasanya apartment, kondo, flat ataupun pangsapuri, townhouse, Soho dan juga landed strata. Okey, ada beberapa pemaju yang suka menggunakan landed strata bagi perumahan-perumahan mereka. Ini kerana mereka nak buat gated and guarded community. Jadi untuk membuat gated and guarded community mesti menggunakan landed strata punya requirement lah. Okey, ini adalah requirement daripada akta tersebut. Okey, jadi apa yang sebenarnya pemaju tak nak bagi tahu kita ni? Perkara yang mereka tak nak kita baca adalah jadual 1 dan jadual 2 dalam SNP. Sama ada Schedule G ataupun Schedule H, dua-dua pun sama. Mesti dia ada tulis di situ copy of approved layout plan attached dan juga copy of approved building plan attached. Ini bermakna pemaju mesti letak salinan pelan lulus yang diluluskan oleh PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan, bukan SNP. Ya, saya ulang balik, bukan salinan layout SNP. Kenapa? Saya akan tambah kemudian, ya, kenapa. Tapi ini nombor 1, dia orang tak nak bagi. Tapi ingat, itu adalah hak anda sebagai pembeli, ya, hak anda. Kenapa mati-mati pemaju tak nak bagi salinan pelan lulus yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan? Ini kerana dalam setiap lukisan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan ada informasi-informasi yang wajib diberitahu. Contoh yang paling utama adalah dimensi bangunan, ya. Yang kedua, segala jenis material bangunan mesti ditulis pada pelan lulus tersebut, ya, semua sekali. Okey, jadi bila pemaju tak nak bagi salinan approved building plan dan dia bagi SNP saja, semua maklumat tu anda tak akan dapat. Ada ditulis di dalam 4th schedule SNP, tapi disebabkan kita tak dapat check approved building plan, ini bermakna kita tak boleh buat double checking. Okey, sebab apa yang tertulis dalam 4th schedule tidak semestinya sama dengan
approved building plan. Sebab kita tak tahu, kita tak nampak pun approved building plan tu. Okey, kenapa pemaju dia nak asingkan maklumat approved building plan dengan jadual keempat, iaitu material? Ini kerana ada tertulis di dalam clause 13, material and workmanship to conform the description. Kedua-dua schedule G dan H sama sahaja ya di dalam clause 13. Ini bermakna sekiranya pemaju nak tukar material, contohnya because of bajet tak cukup ke nak jimat kos pembinaan, daripada material homogeneous tile dia tukar jadi porcelain tile ataupun dia tukar jadi ceramic tiles, any changes mesti mendapat kebenaran bertulis daripada pembeli. Tahu? Perkara kedua yang kebanyakan pemaju tak nak pembeli tahu adalah manner of delivery of vacant possession. Ini pun sama, mereka tak nak anda tahu 100% apa yang sebenarnya mereka wajib sediakan. Number 1, mesti ada CCC atau bahasa panjangnya Certificate of Completion and Compliance. Dalam bahasa Melayu, sijil penyiapan dan pematuhan. Jadi ini mesti arkitek keluarkan ya, dan tarikh yang ditulis pada CCC mestilah sebelum tarikh anda menerima kunci anda. And then yang kedua adalah sijil vacant possession ataupun sijil VP dalam bahasa short form dia ya. Okey. So VP ni vacant possession ni mesti ada juga senarai-senarai dia yang biasanya macam kunci, manual penggunaan, macam mana nak menggunakan sesuatu alatan dan sebagainya. Dan air, elektrik wajib berfungsi dengan baik. Pun ini makna meter juga mesti sudah pasang. Kalau tak pasang, elektrik dan air memang tak boleh masuk, betul tak? Okey, ini memang wajib. Lepas tu, yang lagi satu, anda pun sebagai pembeli mesti dah bayarlah, baru boleh dapat kunci. Kalau tak bayar, tak dapat. Tapi ada lagi satu ya, berbeza di antara jadual G dengan jadual H. Ini kerana jadual H adalah strata. Jadi sepatutnya anda ataupun pembeli mesti tahu anda sepatutnya mendapat strata title pada masa VP. Selain daripada tu, common facility juga mesti disiapkan. Okey, tak boleh tak siap. Ini wajib. Perkara yang ketiga yang pemaju tak nak kita pembeli tahu hak kita adalah cara mendapatkan strata title. Okey, dalam clause 11 separate strata title and transfer of title, dekat sini ada dipecahkan kepada dua sub clause. Di sini dia ada memberitahu jika kita nak dapat strata title kena urus sendiri memorandum of transfer. Ini yang menyebabkan biasanya strata title tu sepatutnya boleh dapat dengan cepat, tapi because of this memorandum of transfer, benda ini menjadi delay, lambat. Ini kerana memorandum of transfer sebenarnya agak tinggi dia punya cost. Biasanya ialah pembeli dah beli rumah ratus-ratus ribu, juta-jutaan kan. Kadang-kadang tak dapat memorandum of transfer untuk dapatkan strata title. Ini yang saya rasa ralat sikit lah. Sepatutnya kos ini seharusnya absorb je terus dalam, biasanya dalam loan rumah lah kan. Apa salahnya, bukannya banyak pun kalau nak masuk dalam loan rumah tu. Inilah yang sebenarnya ralat. Sepatutnya boleh memudahkan kita mendapat strata title, tapi because dekat sini dia bagi tahu kena urus sendiri, yang menyebabkan benda tu jadi lambat juga untuk dapatkan strata title untuk anda. Perkara keempat yang developer tak nak anda tahu adalah saiz rumah ataupun unit anda. Okey,
dia terpecah kepada dua, iaitu jadual G lain tak sama dengan jadual H. Dalam jadual G clause 12, dia ada mengatakan sekiranya unit rumah anda dibina terkecil sedikit daripada saiz sebenar, okey, anda berhak untuk claim dengan developer. Ada dia punya rate dia lah, okey, mengikut meter persegi sekian-sekian banyak seperti yang tertulis dalam SNP. Okey, kalau terkecil. Tapi kalau yang dibina tu terlebih besar, dia jadi lain. Pemaju boleh claim jika binaan itu terbesar dengan syarat maksimum 2% daripada keluasan yang ditulis dalam SNP ataupun approved building plan. Kalau yang dibina tu terlebih daripada 2%, itu free untuk anda. Tapi tak sama dengan jadual H. Okey? Jika jadual H, sekiranya saiz rumah kecil sedikit daripada yang telah di-approve daripada building plan, anda boleh dapat compensation sama macam jadual G, tapi jika terlebih besar, tak payah bayar. Kalau kecil saja, tak samalah dengan jadual G. G dengan H ada sikit tak sama. Yang ini memang developer tak biasanya cakap. Poin yang seterusnya, yang keempat, defect liability period. Defect liability period dalam Malaysia dah ditulis 24 bulan ataupun 2 tahun daripada tarikh bangunan itu mendapat CCC. Okey, clause 29 ni untuk jadual H. Tapi untuk jadual G adalah clause 25. Okey, dia lain sikit. Okey, biasalah jadual G dia tak banyak macam jadual H. H ada beberapa information yang kena tambah. That's why dia tak sama. First kali kena bagi defect list kepada developer. Dalam tempoh 30 hari, developer wajib siapkan dalam ditulis kat sini, wajib siapkan, shall be repaired and made good by the vendor at its own cost and expense within 30 days of the vendor having received the written notice thereof from the purchaser. Jelas kat sini 30 hari sahaja tempoh untuk developer siapkan defect, bukan 30 hari baru respon. Bila 30 hari je korang cakap dekat developer, kita orang akan pakai kontraktor sendiri sebab lambat sangat nak siapkan defect kat rumah saya ni. Okey, dan saya akan bagi bil kat kamu yang kamu settlekan kepada kontraktor saya. Boleh, tapi dengan syarat mesti dibuat dalam bentuk bertulis kepada developer. Sebab bila anda pakai kontraktor sendiri untuk uruskan defect tanpa pengetahuan developer, pemaju, dia dianggap sebagai renovation. Habis, lupus begitu sahaja. Lagi rugi. So, kena ingat yang itu je. Memang developer tak nak cakap kat ni. Tapi, yes, you can claim back. Okey, yang terakhir adalah, akta ni dah lama, Limitation Act 1953, tapi ada amendment 2018. Okey, dalam section 6A, dia ada mengatakan bahawa jika ada negligence yang menyebabkan damages ataupun kerosakan ataupun kecederaan, okey, negligence adalah kecuaian yang menyebabkan kecederaan ataupun kerosakan, boleh claim dalam tempoh 15 tahun. Ini adalah yang baru sekali. Memang tak nak siapa-siapa pun tak nak bagi tahu kepada anda 15 tahun. Jadi contohnya bangunan anda siap tahun ini, dalam tempoh 15 tahun jika ada defect yang besar yang menyebabkan bangunan anda runtuh ke, separuh bangunan rosak ke dengan sangat teruk, apa-apa juga yang melibatkan kerosakan yang besar, dengan ini kerana negligence ataupun kecuaian oleh pemaju. Contohnya dia tidak jaga
slope, menyebabkan slope tu runtuh dan juga menyebabkan pagar anda runtuh, lepas tu mungkin ada kecederaan ke apa ke, yes, dalam tempoh 15 tahun boleh claim. Ya, ini yang paling baru sekali. Tidak ada dibuktikan dalam mana-mana jika tahun ini, tahun 2021, rumah anda siap tahun 2006, iaitu 15 tahun sebelum, anda boleh claim. Ini tidak ada apa-apa bukti lagi, bermakna sesiapa ingin mencuba claim dengan developer based on akta ini, akta dipanggil Limitation Act Amendment 2018. Okay, yes, try. Use good lawyer untuk claim damages. Damages yang macam ni bukan damages yang kecil-kecil crack, hairline crack. No, ini berkenaan dengan kerosakan yang besar pada rumah ataupun unit anda. Itu sahaja rasanya untuk yang saya share kepada anda. Harap berguna kepada anda semua. Jika ada apa-apa yang tak faham, yang nak tanya dengan lebih lanjut, boleh komen ataupun share kepada kawan-kawan ya. Boleh. Saya bagi. Anyway, kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.